Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah bersua kembali pada hari yang berbahagia ini, 8 hari bulan Syawal 1442 Hijrah bersamaan 20 Mei 2021 Masihi. Moga-moga pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini dirahmati Allah, diberkati Allah jua hendaknya. Ayat 59 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, sadaqallahul azim. Artinya, dan tiadalah kami utuskan, kami hantarkan akan tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan kami itu, melainkan ianya bertujuan memberi khabar ketakutan kepada umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi wafat pada tahun 1270 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, menjelaskan kalimah takhwifa, menakutkan. Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala hantarkan, Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia akan bukti-bukti kekuasaan Allah. Apa dia? Antaranya, Allah perlihatkan, pertontonkan kepada manusia, Allah utuskan, Allah hantarkan angin puting beliung yang memusnahkan harta benda, mata benda, meragut begitu ramai nyawa manusia. Apa tujuan? Tujuannya itu takhwifa. Allah Subhanahu wa taala memberi khabar berita yang menakutkan kepada umat manusia. Untuk apa Allah menghantarkan angin yang bertujuan memberi khabar berita yang menakutkan kepada manusia? Tak dapat dinafikan segelintir manusia yang terkorban, masih ramai lagi yang tidak terkorban. Yang tidak terkorban itu dapat menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala utuskan, Allah hantarkan bukti-bukti kekuasaan Allah di luar kemampuan kekuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala nak menakutkan kepada sebilangan besar umat manusia yang tidak terkorban itu, menyaksikan sendiri akan bukti-bukti kekuasaan Allah. Betapa Allah memberi khabar berita ketakutan itu supaya manusia sedar dan insaf. Azab Allah nanti di akhirat adalah benar, lebih dahsyat daripada apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang Allah hantarkan, yang mengakibatkan segelintir daripada manusia terkorban. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi menghuraikan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, Allah Subhanahu wa taala pertontonkan, Allah datangkan, Allah utuskan bukti-bukti kekuasaan Allah itu, sama ada ianya merupakan angin puting beliung yang memusnahkan harta benda manusia, meragut ramai nyawa manusia, ataupun Allah utuskan, Allah hantarkan air yang melimpah ruah, banjir besar
yang mengakibatkan musnah harta benda dan meragut ramai nyawa manusia, ataupun Allah Ta'ala hantarkan pula apa yang disebut malapetaka, kemarau yang begitu panjang, musnah tanaman ternakan, mati bergelimpangan, manusia berdepan dengan kebuluran. Itu semua bertujuan takhwifa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi khabar berita yang menakutkan, sehingga terkorban sekelintir, malah ramai lagi yang tidak terkorban. Supaya yang tidak terkorban itu menginsafi, menyedari bahawa janji-janji Allah itu benar, bahawa ada lagi azab Allah yang lebih besar, azab di akhirat yang lebih dahsyat. Maka apa yang diperlihatkan di dunia ini hanya sebagai amaran kepada umat manusia. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantarkan wabak penyakit. Ya, begitu ramai yang terkorban. Wabak membawa erti huru hara kehidupan manusia, ekonominya, makanannya, begitu juga kesihatannya, huru hara. Begitu ramai yang terkorban, sudah jutaan yang terkorban wabak penyakit. Ya, maka masih ramai lagi yang tak terkorban. Yang terkorban beberapa juta penduduk manusia, masih lagi ada ribu juta yang tidak terkorban. Bertujuan yang tidak terkorban, yang ribu juta yang belum terkorban lagi, dapat menyaksikan betapa ya janji-janji Allah itu benar. Di dunia menakutkan, apatah lagi nanti balasan akhirat yang lebih mengerikan, lebih dahsyat. Bertujuan memberi kesedaran dan keinsafan kepada manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga dalam menyatakan bahawa takhwifah, Allah memberi khabar berita yang menakutkan, itu merupakan al-inzar, amaran Allah. Amaran Allah. Dan amaran Allah ini, kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ada amaran yang berbentuk al-mu'tad, iaitu yang berulang-ulang beradat, seperti gerhana matahari berulang-ulang. Begitu juga gerhana bulan berulang-ulang. Wabak penyakit berulang-ulang. Kemarau berulang-ulang. Fenomena yang berulang-ulang. Begitu juga banjir berulang-ulang. Dan kini kita mendapati bahawa setelah membuat perhitungan, pada pertengahan bulan Syawal ini akan berlakunya fenomena kejadian gerhana bulan 26 Mei 2021, 14 malam 15 hari bulan Syawal. Ya, berulang kembali kejadian fenomena gerhana bulan. Kenapa Allah berulang-ulang kali? Maknanya Allah memberi khabar berita yang menakut-nakutkan. Ya, apa kena-mengena pula gerhana bulan? Gerhana bulan itu supaya manusia menginsafi bagaimana nanti akan berlaku hari kiamat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah. Ya, suasana menakutkan, mengerikan pada detik-detik kiamatnya maya pada alam ini. Bermula dengan gerhana bulan, diikuti dengan gerhana matahari, kemudian punah ranah segalanya. Dengan kata lain, Allah mengulang-ulangkan fenomena gerhana bulan ini supaya manusia sedar dan menginsaf, dan manusia mengakui janji-janji Allah itu benar. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ya, Allah SWT sebut dalam surah Al-Qiyamah supaya manusia sedar dan menginsafi. Benar janji-janji Allah, amat mengerikan lagi menakutkan. Ya, dengan kata lain, gerhana bulan merupakan raptai, rehearsal kepada hari kiamat untuk manusia meyakini benar janji-janji Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan lagi ayat 59 surah Al-Isra. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa
dan tiadalah kami hantarkan, kami utuskan bukti-bukti kekuasaan kami. Apa dia antara bukti-bukti kekuasaan Allah? Berulang-ulang kali kejadian gerhana bulan, berulang-ulang kali kejadian gerhana matahari, berulang-ulang kali bencana alam, kemarau, banjir, begitu juga wabak penyakit. Untuk apa? Allah jelaskan, illa tahwifa, melainkan ianya memberi khabar berita menakutkan kepada manusia agar manusia sedar dan insaf. Maka Syekh Al-Imam Al-Alusi menyatakan ada juga bukti-bukti kekuasaan Allah itu datang sesekali, seperti gegaran gempa bumi yang tak diduga, tak disangka. Ianya bukan fenomena yang berulang-ulang kali. Yang saya nak nyatakan di sini, fenomena yang berulang-ulang kali sehingga Allah perakukan manusia dapat menghitung bila berulangnya kejadian gerhana bulan. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ayat 5 surah Yunus. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tinggal lagi masing-masing akan tertanya-tanya gerhana bulan ketika detik kemuncak wabak penyakit coronavirus wal'iyadzubillah. Dua bentuk amaran dari Allah, dua bentuk ketakutan dari Allah yang telah kita ditakutkan dengan wabak penyakit sudah melepasi setahun berdepan dengan COVID-19 dan sudah ramai yang terkorban. Kini Allah datangkan pula tanda-tanda bukti kuasaan Allah yang kedua, iaitu berulang kembali fenomena kejadian gerhana bulan. Semuanya jelas supaya manusia itu balik ke pangkal jalan. Sebab itu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Bahwasanya matahari dan bulan kedua-duanya membuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jua. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak berlakunya fenomena gerhana matahari, tidak juga berlakunya kejadian gerhana bulan itu disebabkan matinya seseorang yang kamu hargai, matinya seseorang yang kamu tegeruni, atau lahirnya seseorang yang kamu tunggu-tunggu kelahirannya, atau lahirnya seseorang yang kamu geruni. Tak ada kena-mengena dengan kematian dan kelahiran manusia. Akan tetapi berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulang-ulangkan fenomena kejadian gerhana matahari, gerhana bulan itu membuktikan Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Pun begitu Allah mengingatkan, hadis riwayat Rasulullah SAW memberi peringatan, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, walakinnallaha yuhawwifullahu bihima ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakutkan hamba-hambanya, memberi khabar berita yang menakutkan, memberi amaran kepada hamba-hambanya dengan Allah berulang-ulang kali mendatangkan kejadian gerhana matahari dan kejadian gerhana bulan. Jelas bukan suka-suka untuk mengulang-ulangkan kejadian gerhana matahari, gerhana bulan. Bukan suka-suka nak memperlihatkan kepada hambanya, tengok gerhana bulan, ambil gambar masuk Facebook. Bukan suka-suka untuk itu, tapi bertujuan memberi kesedaran dan keinsafan supaya manusia yang hidup di dunia ni sedar dan insaf bahawa benar janji-janji Allah, hari kiamat itu benar.
soal mungkar dan nakir itu benar. Ya, supaya manusia yakin dengan janji-janji Allah. Sadaqah Rasulullah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baiklah, saya akan buat kuliah-kuliah yang akan datang dalam menjelaskan perkara-perkara sedemikian. Ya, maka setelah kita memahami apa tujuan sebenar berulang-ulang kali sesuatu fenomena itu memberi khabar berita ketakutan, amaran Allah kepada umat manusia, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa iza raaitum zalika, apabila kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri berlakunya fenomena gerhana matahari, gerhana bulan, fasallu, segeralah kamu mendirikan solat sunat gerhana bulan. Jadi berlaku gerhana matahari, tuntutan segera menaikkan solat sunat gerhana matahari. Apabila dapat kita lihat nanti pada 26 Mei 2021 pada jam 8 malam, nampak dah bulan terbit di ufuk kaki langit timur. Nampak dah bulatan bulan tu dah mengalami gerhana. Maka bukan nak bergembira, tetapi Rasulullah suruh kita segera menunaikan solat sunat gerhana bulan. Apalagi wastaghfaru, minta ampun kepada Allah, wadu'ullaha, dan berdoa kepada Allah. Yang mana ada duit dengan kedekut, bersedekahlah. Itulah yang dituntut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sedekah itu akan selamatkan dirinya maupun penempatannya daripada apa jua perkara yang tak diingini, malapetaka, malabahaya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sehingga bersua kembali pada hari esok dalam membahaskan perkara yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.